Hai, Assalamualaikum. Ini saya nak share cara bagaimana kita nak sorry, tajuk ni. Okay, this one. Cara senang bagaimana kita nak buat resume. Okay, first of all, kita akan gunakan aplikasi Canva sebab aplikasi Canva ni ada sangat banyak design untuk resume. Jadi first kena ada akaun Google dulu. Ada akaun Google ataupun daftar dululah bagi yang belum pernah mendaftar. Okey, bagi yang barulah biasanya yang ada email Google boleh terus log in with Google. Ni cara paling mudah lah. Kalau ada Facebook pun boleh, tak ada masalah. Boleh buka guna Facebook. Okey, saya akan gunakan pusat internet. Resume, create a design. Resume. Okey, ni dia contoh-contoh design untuk resume. Boleh pilih mana-mana yang berkenan dalam hati. Okey. Kebiasaannya kalau macam pelajar lepasan SPM, dia punya detail untuk dimasukkan ke dalam resume ni bahagian experience untuk bekerja, pengalaman kerja biasanya tak ada sebab adik-adik baru lepas SPM. Jadi bagi yang baru lepas SPM bolehlah isi macam subjek-subjek yang diambil semasa SPM. Contohnya ada ambil subjek matematik. Okey, letak matematik A1 ke, okey macam tu. Nyatakan subjek-subjek tu. Okey, sekarang saya pilih satu lah untuk kita edit. Mana yang comel sikit Okey, saya ambil yang ni lah kot. Sekejap ya. So, kita share another application. Alright. Okey, boleh nampak ya. Bila kita dah create a design, dia akan keluar satu design yang kita pilih tu lah. Kat tepi ni ada banyak lagi design kita boleh pilih. Recently used, okey. Macam ni ada professional. Professional ni biasanya yang bekerja, yang dah pernah ada pengalaman kerja lah sebab dia ada contoh. Sekejap saya besarkan biar lebih jelas. Okey, ini contohnya. Work experience dia letak atas sekali, jadi bakal majikan boleh nampak, boleh baca lah. Oh, orang ni pernah kerja sebagai apa. Dia fokus mana yang kita nak majikan, bakal majikan dia fokus, yang tu lah yang kita letak dekat bahagian atas sekali. Okey. Modern resume, saya lebih prefer kalau kita buat resume yang ada gambar. Jadi orang bakal majikan tahu. Contohlah kita nak apply kerja kosong, jawatan kosong sebagai pelakon ke. Jadi dia orang akan tengok gambar orang ni badan cabi-cabi sikit, kulit sawan matang, okey saya on. Dia nak cari orang yang macam tu, jadi dia akan tengok gambar dulu. Pun sama juga macam promoter, kadang-kadang dia orang nak cari orang yang pakaiannya proper. Kadang-kadang kan melalui resume ni, diorang boleh tahu kita ni jenis yang teliti ataupun tak. Orang yang teliti takkan ada typo pada mana-mana perkataan dia. Okey, contoh dekat sini semua bahasa Inggeris, tak ada bahasa Melayu, tapi tak apa. Boleh tukar.
Contohlah saya letak nama saya Nurul. Oh, Nurul Ifa. Macam gini mungkin orang yang baru nak mohon kerja macam ni, bukan dia macam peningkatan dalam kerjaya daripada sekarang kerja apa dia orang nak minta kerja yang lebih besar, biasanya dia orang akan letak jawatan, tapi saya tak menggalakkan letak jawatan, saya lebih galakkan letak kita punya highest education, apa ni, pendidikan yang tertinggi lah. Jadi macam saya akan letak sarjana muda pengurusan meja dalam organisasi. Okey. Dekat bawah ni boleh cerita sikit lah. IMNIT, okey kita boleh cerita. Matlamat kerjaya kita pun boleh juga, tak ada masalah. Saya seorang, contoh je lah korang boleh buat ayat yang lebih cantik. Sekejap ya. Penggunaan warna dalam resume pun sebenarnya main peranan juga. Kalau korang gunakan warna yang macam terlalu gelap, kadang majikan ni macam orang ni macam jenis misteri je kan. Dia kadang-kadang menggambarkan kita punya personality lah. Kalau gelap, jangan terlalu gelap. Kalau cerah pun jangan terlalu cerah. Maksudnya colour yang biasa-biasa saja, yang soft-soft, macam biru muda pun okey juga. Kalau hitam terus ni saya tak galakkan sangat lah. Kita gambarkan, kita bila nak buat resume ni, kita anggap kita ni adalah bakal majikan. Kita nak hire orang yang bagaimana? Mestilah orang yang pengurusannya bagus, leadershipnya bagus, kerjanya bagus. Jadi hasil daripada resume ni majikan akan tengok, oh dia ni ada typo ni dalam resume. Jadi majikan mungkin akan fikir orang ni kalau buat kerja kurang teliti. Okay, so yang ni gambar ni korang tinggal tukar. Remove satu, tak perlu. Okay, gambar first of all kena ada gambar dululah kalau nak edit. So upload media, klik device, saya cari gambar sekejap ya. Mana gambar saya sekejap ya. Gambar yang sesuai lah untuk kita letak dalam resume. Biasanya gambar yang ada background biru. Gambar pasport, sorry. Okay, kita replace background. Delete je. Klik, tekan button delete, gambar akan terus hilang. And then yang ni, klik sekali je, dia akan terus pergi kat sini. So kita betulkanlah saiz yang kita nak, kemaskan, letak dekat sini, letak comel-comel. Okay, dah siap. Gambar kita dah ganti. Okay, yang ni kita tukar. Tadi matlamat kerjaya. Matlamat kerjaya saya adalah memenuhi KPI yang ditetapkan oleh bakal majikan dan meningkatkan kemahiran diri dalam matlamat kerja saya adalah meningkatkan kemahiran diri sepanjang macam mana ayat yang korang buat lah, ayat yang sedap-sedap. Meningkatkan kemahiran diri setiap
Jadi setiap hari contoh, ni contoh je, korang boleh buat sendiri yang lebih sedap mungkin insyaAllah. Okey, dekat sini ada apa ni website, email, okey, yang ni boleh gantikan dengan website ni tak perlulah, kita boleh letak nombor telefon. Telefon 019-609 XXXX. Okey, ni letak nombor telefon. Jangan letak XXXX. Ni contoh saja. Boleh letak nombor telefon korang yang asal. Okey, yang ni pula email. Detail ni sangat penting sebab nanti kalau macam majikan nak tengok kita punya resume, dia nak tahu nak contact kita ni macam mana, melalui apa. Jadi yang paling penting ada dua benda lah sebenarnya. Yang ketiga ni nak letak boleh, tak letak pun tak apa. Nombor telefon. Yang kedua, email. Yang ketiga, alamat rumah. Alamat rumah ni bergantung. Boleh letak, boleh tak letak, tak ada masalah. Tapi kadang-kadang sebenarnya majikan dia nak tengok juga alamat rumah sebab dia nak tahu rumah kita dekat ke jauh. Sebab ada certain majikan, dia tengok alamat rumah, rumah orang ni jarak 1 jam daripada rumah. Nanti kalau datang kerja mesti lambat. Ada majikan fikir macam tu. Jadi boleh letak lah. Saya galakkan untuk letak, tak ada masalah. Letak alamat, kalau boleh janganlah letak alamat rumah jiran ke, alamat rumah kawan ke, sebab benda dalam resume ni biasanya company akan simpan dalam diorang punya documentation lah. Diorang akan filing. Andai kata kita diterima sebagai pekerja, diorang akan filing semua ni untuk jadi rujukan. Andai macam kita pengsan ke dekat tempat kerja, ada accident ke atau apa sahaja yang berlaku, diorang akan rujuk semula kita punya detail. Ada certain company, diorang akan minta kita isi borang pekerja. Selalunya ada company ni diorang sediakan borang untuk pekerja. Okey, yang ni letakkan alamat email. Okey, saya letak alamat email saya. ifa_mangkuang@bgcdc.com. Okey, and then yang ni you guys boleh letak alamat rumah lah, tak masalah. Tapi logo yang ada ni, yang ni logo ini logo bumi, tak ada masalah lah. Boleh nak tukar pun boleh, tak ada masalah. Biar cantik sikit. Yang ni boleh tukar logo nombor telefon ataupun WhatsApp, logo gambar telefon atau WhatsApp. Yang ni boleh biarkan saja, tak ada masalah. Nak tukar pun boleh, tak ada masalah. Yang ni pun boleh tukar juga, in kan. Dekat sini IN. Saya besarkan. Ni IN. Ini kalau tak silap saya LinkedIn, kalau tak silap saya lah. Tapi tak apa, gambar ni tak ada masalah, kita boleh tukar, semua boleh edit. Yang dalam ni semua boleh edit. Sama ada berbayar atau tak saja. Kalau ada gambar yang macam dia ada watermark, yang tu kena bayar baru boleh hilang watermark. So yang ni letak alamat rumah, nombor 1 Jalan Jurumudi 1, Taman Desa Paya. Okey, korang fullkanlah alamat korang. Bila macam terlalu besar, korang boleh adjust. Sama ada dengan panjangkan boleh, kecilkan saiz pun boleh. Klik dekat sini. Sini ruangan untuk kecilkan saiz. Andai katalah korang rasa tulisan ni tak sesuai lah, boleh tukar, tak ada masalah. Klik pada kotak yang korang nak tukar and then klik pada apa namanya, kaligrafi, tulisan. Sorry. Okey, korang boleh tukar tulisannya dekat sini, tak ada masalah. Ada macam-macam jenis tulisan. Kalau perasan yang ada tanda-tanda macam mahkota ni, yang ada crown ni, yang ni semua berbayar. Kalau korang bayar in certain amount lah, korang boleh gunakan yang special character ni, special tulisan ni, tak ada masalah. Okey, kalau korang rasa kurang bold, korang klik pada sini, klik pada kotak yang korang nak boldkan. Bold ni tebal. Klik pada kotak yang korang nak tebalkan, klik pada ni, nampak bold, klik dia akan jadi tebal. Tapi untuk beberapa jenis tulisan sahaja yang boleh boldkan. Kadang-kadang tulisan ni dia dah sedia
sedia bold, dia tak akan bold lagi, tak akan boleh bold lagi. Bergantung pada jenis tulisan lah. Okey, saya kecilkan balik sebab saya pun masih tak nampak sangat. Okey. Oh, kat sini ada office address. Tadi kat sini letak alamat kan? Kat sini kalau letak alamat, okey lah. Kat sini tak payah letak apa-apa lah. Kita kosongkan je. Sekejap, saya copy dulu. Alright. Dia akan terus hilang. Yang ruang kosong ni jangan risau. Kita boleh isi macam-macam. Okay, tadi saya enter. Alright, nombor 1, Jalan Jumlah 1. Ni alamat contoh je ya. Ni alamat pusat internet. Okey, yang kosong ni tak apa, biarkan korang boleh fikir-fikir dulu nak letak apa. Tak nak letak apa-apa pun tak apa, tak ada masalah. In case korang nak letak something tapi alamak tulisan tak sama dah dengan kat sebelah ni, macam mana aku nak duduk scroll cari tulisan. Senang je. Klik kat sini, copy, paste. Tada! Tapi saya tak paste pakai right click, saya paste klik pada copy. Kalau copy boleh klik macam gini lah, copy. Untuk paste pada keyboard, tekan button CTRL. CTRL tu maksud dia control. Tekan button CTRL, jangan lepas, and tekan huruf V. Viva. Kereta Viva. Okay, control V. So korang akan dapatkan tulisan yang sama sebiji, saiz pun sama, jadi korang tinggal tukar sahaja dia punya detail. Okay, isi saja apa yang korang. Kalau korang tak nak, korang boleh delete, tak ada masalah. Betul lah, saya tak tahulah nak letak apa. It's okay, delete je. Klik, tekan button delete pada keyboard. Klik pada mana-mana yang korang nak delete, tekan button. Okay, macam gini dia macam tak seia sekata kan. Kita centerkan dia. Seia, sekata, sehati, sejiwa. Gambar ni pun korang boleh alih, tak ada masalah. Ada orang dia macam dia tak suka letak atas ni. Macam saya salah seorang yang sebenarnya saya tak suka letak atas. Saya suka letak tepi. Jadi dia nampak macam kemas sikit lah di mata saya. Di mata korang saya tak tahu. Jadi bergantung pada korang lah. Korang nak letak kat mana-mana pun boleh, tak ada masalah. Alright. Okay, sebut pasal work experience ni, macam saya sebut tadi, benda korang anggap korang adalah majikan. Korang adalah majikan sebuah company yang nak hire pekerja. Apa yang korang nak pekerja tu ceritakan dalam resume. Kalau macam yang bagi adik-adik yang baru lepas SPM, adik-adik boleh letakkan subjek-subjek yang adik suka, yang adik minat, and grade-nya pun tinggi. Contohlah ada ambil 11 subjek dalam SPM. Dalam 11 subjek tu mungkin ada 1 ke 2 yang D ataupun D ataupun E ataupun macam kita tak pandai sangatlah dalam subjek tu kan, skor dia rendah, kita tak perlu isi pun tak apa, tak ada masalah. Result boleh isi, tak ada masalah. Tak nak isi pun tak apa, tak ada masalah. Macam saya galakkan, okay, contohlah SPM kan. Sebelah sini, sorry. Educational history, tukar bahasa Melayu. Bahasa Melayu apa Sejarah pendidikan. Latar belakang pendidikan, sorry. Latar belakang pendidikan. Alright, latar belakang pendidikan. Letak, mula-mula letak yang paling high sekali. Kalau korang adalah lepasan degree, sarjana muda, letakkan korang punya sarjana muda dulu. Contoh, sarjana muda pengurusan organisasi. Yang ni tahun grad tau. Tahun grad bila saya pula dah lupa dah tahun grad saya bila. April 2015-16. Okay, ni tahun grad saya, April 2016. Dia letak project manager tapi jangan follow. Kat sini even though dia letak ni senior US, dia sebenarnya copy paste je sebab nak samakan dia punya apa kita panggil template dia.
Jadi kemas cantik. So letak sajadah muda daripada dia mana-mana pun korang boleh letak. University Science Malaysia. Kalau korang nak letak nama universiti korang kat bawah ni pun boleh. Kat atas ni pun boleh, bergantung pada fokus mana yang korang nak letak. Tapi saya rasa yang atas ni lebih sesuai letak nama ni kot. Lebih sesuai letak nama universiti. University Science Malaysia. Macam mana je? Malaysia USM. Okey, yang bawah ni kita tukar kepada sarjana muda pengurusan organisasi. Kurungan. Ada orang dia tak perlu letak kurungan, tak ada masalah. Bergantung pada subjek yang korang ambil lah. Okey, yang bawah ni nak letak apa pula? Jeng. Sebenarnya bawah ni korang nak letak boleh, tak letak pun boleh. Tapi saya galakkan korang letak subjek yang modul yang korang belajar, tapi modul yang korang power. Maksudnya kalau dalam sepanjang macam saya contohlah, saya ambil diri saya sendirilah. Setiap satu semester saya ambil lebih kurang 5 hingga 6 modul. Jadi kalau 3 tahun setengah, dah berapa dah, 35 modul macam tu. Dan dalam 35 modul, tak semestinya semua kita bagus. Kalau ada yang bagus, contohlah daripada 35 modul, semuanya memang paper korang semua bagus. Tapi apa yang korang perlu letak hanya modul yang kira modul yang korang nak minta kerja tu, yang related. Contohnya kita nak minta kerja sebagai kerani. Kerani apa yang related diorang nak tahu kita pandai buat account ke tidak. Jadi kita letaklah subjek account. Hilang pula. Kalau hilang macam gini, undo balik, tekan kat sini. Tada, sini. Okay, undo balik. Saya tersilap, saya terpadam, sorry. Okay. Letakkan subjek yang korang nak mohon kerja dan kalau semua subjek ni, kalau semua cerita semua subjek bagus lah. Andai kata semua subjek biasa-biasa saja pun tak ada masalah. Sebab yang penting sebenarnya adalah korang letakkan modul yang berkaitan dengan kerja yang korang nak apply. Kalau korang nak apply pelakon, korang tak perlu fokus sangat dekat bahagian sini pun tak apa. Just letak sikit-sikit mana subjek yang korang minat, yang mungkin kadang-kadang ada kaitan dengan lakonan. Okay, saya contohlah, saya nak minta kerja sebagai wartawan TV3. Jadi saya letak dekat sini kewartawanan. Dalam kewartawanan boleh juga kita letak public relation. Sebab untuk jadi wartawan kita kena pandai bercakap dengan public lah, maksudnya bercakap dengan orang awam. Yang ni tulisan tak sama kan, jadi korang boleh samakan lah. Kenapa beza saya pun tak tahu. Sekejap, saya rasa boleh enter ni. Okay, boleh enter. Dia asingkan, saya tak tahu kenapa, tapi tak apa. Kita delete yang ni supaya template format dia, supaya format dia sama dengan yang atas. Yang ni kita delete. Klik, tekan button delete. Okay, jadi kewartawanan public relation, bahasa Melayu apa? Perhubungan awam, sorry. Perhubungan awam. Okey, dan lain-lain. Korang letaklah apa subjek lagi yang korang ambil yang berkaitan dengan kerja yang korang nak. Kadang-kadang korang, contohlah, kerja pertama yang korang nak apply adalah wartawan. Kerja kedua yang korang nak apply adalah pengurus kedai makan lah, contoh kan. Pengurus kedai makan, diorang tak nak tahu pun korang ada ambil modul wartawan ke tidak, tapi diorang nak tahu tahap pengurusan korang. Jadi subjek-subjek pengurusan yang korang pernah belajar. Jadi masukkanlah subjek-subjek modul-modul yang berkaitan dengan kerja yang korang nak apply. Alright, jadi yang seterusnya, okay, tadi kita dah letak
latar belakang yang pertama. Yang kedua, kita letak pula diploma account. Accountancy. Okey, dan korang letaklah bila tarikhnya 2012. Baca salah je. Oh, saya letak sebelah bawah tadi. Maafkan saya. Yang ni kita boleh letak diploma accountancy. Kenapa saya letak apa ni kita panggil, kenapa saya letak latar belakang pendidikan saya yang sarjana modernisme ni dekat bahagian yang huruf besar. Sebab kalau saya sebagai majikan, benda ni yang first yang saya nampak dulu, baru saya nampak yang University Science Malaysia lah, bagai apa semua ni. Kalau saya letak dekat yang huruf kecil ni, dia majikan jadi tak berapa nak fokus. So yang ni kita letak Politeknik Merlimau, Melaka dalam kurungan PMM. Okey, saya letak sama macam dekat atas juga. Korang letaklah subjek-subjek yang berkaitan dengan kerja yang korang nak apply. Kalau kerja yang korang nak apply ada 2-3 jenis bidang yang berlainan, maknanya korang kena buat 2-3 resume. Korang tak boleh pakai ulang tau, sebab majikan ni diorang nak tahu benda yang berkaitan saja. Kalau korang letak benda yang tak berkaitan yang banyak, boleh jadi majikan akan fikir budak ni dia nak apply kerja ni tapi dia cerita pasal benda yang tak ada kaitan. Jadi mungkin diorang akan fikir kita ni cepat lari fokus ke apa ke. Sebab saya pernah bekerja dalam bahagian human resource, sumber manusia, yang mana saya uruskan pengambilan pekerja baru. Bila saya uruskan pengambilan pekerja baru, saya punya majikan masa tu sangat banyak dia punya demand, dia punya cerewet, sampaikan ada satu typo sekalipun. Typo ni salah eja lah. Even though ada satu perkataan je yang salah eja daripada resume tu, majikan saya akan cakap, budak ni tak teliti buat kerja, tak nak ambil. Sebab apa? Sebab jawatan yang ditawarkan masa tu adalah sales coordinator. Sales coordinator ni tugas dia kena buat apa kita panggil satu file yang lengkap tentang quotation company, which is tak boleh ada satu kesilapan pun. Masa saya mencari pekerja lah dalam bidang pekerjaan, masih ada pekerja yang sedia ada yang bekerja sebagai sales coordinator, dia nak tambah lagi satu staff lah. Tapi dia punya kerja sampaikan diorang kena buat 2-3 pagi, memang balik lambat semata-mata untuk siapkan. Jadi untuk orang yang diorang punya kelebihan, diorang kerja sampai lewat malam, diorang ada OT, tak ada masalah pun, bergantung pada korang lah. Kalau macam saya tak ada masalah, insyaAllah. Tapi ada orang, mak dia tak kasi keluar malam lah, apalah. Okay, dah lagi topik dah. So, diorang nak pastikan pekerja yang bekerja sales coordinator ni, yang mungkin akan kadang-kadang bekerja sampai lewat malam, diorang jenis orang yang teliti, memastikan tak ada sebarang typo, tak ada sebarang salah tulis harga ke. Okay. Jadi yang ni, korang letaklah korang punya modul yang korang belajar. Bagi adik-adik SPM yang tak ada, kat sini dah ada kan latar belakang pendidikan, tapi ada yang baru lepas SPM tak ada work experience. Tapi tak apa, tak ada masalah. Korang boleh masukkan award receive skill summary ni dekat sebelah atas. Ataupun korang boleh letak apa yang sesuai biodata pun okey juga. Biodata diri boleh, tak ada masalah. Ini resume, tapi resume kat atas ni kita letak yang berkaitan sahaja. Biasanya biodata diri dia bukan penting lah. Biodata diri ni ada orang dia letak dia punya hobi, dia letak dia punya kelebihan, dia letak dia punya kekurangan. Kekurangan jarang lah orang letak. Biasanya kelebihan lah. Macam tak pernah jumpa je. Tak ada. Jangan letak kekurangan diri jangan letak. Kita letakkan kelebihan saja. Yang ni kalau korang rasa korang pun tak tahu nak letak apa, tak apa. Yang bawah-bawah ni kita naikkan. Letak kelebihan diri lah. Kelebihan diri.
Saya suka guna colour yang cerah. Cerah tak adalah cerah sangat. Tapi tulisan-tulisan ni biasanya saya akan betul-betul kontra, jadi majikan akan nampak. Contoh kalau macam belakang ni dah kuning-kuning. Yang ni saya suka gelapkan dia. Tapi sekarang ni kita edit-edit isi dulu. Benda yang bila kita buat resume, kita jangan tengok dulu dia punya colour ke apa semua ni dulu. Sebab mula-mula tadi first korang pilih template dulu. Colour ni kemudian cerita, tak ada masalah. Okay, and then isi dia yang penting. Kelebihan diri. Yang ni tak payahlah kelebihan diri. Okay, yang ni tak perlu. Nak letak boleh, tak letak pun tak apa, bergantung pada korang. Benda ni kita adjust sendiri. Okay, nanti kita fikirlah nak letak apa. Kelebihan diri korang letaklah. Sekejap saya delete dulu. Okay. Kelebihan diri. Oh ya, ada juga orang apa kita panggil bahasa, kelebihan bahasa ke? Kelebihan berbahasa. Saya tak tahulah apa perkataan yang sesuai. Korang boleh search contoh-contoh resume. Isi apa yang diorang letak. Korang cuma letak benda yang perlu sahaja. Kelebihan berbahasa contohnya. Contohnya saya pandai bahasa Mandarin. Bahasa Mandarin. Saya pandai lah juga. Tapi sikit-sikit je lah. Okay. Bahasa Mandarin, kita tulis lah bahasa Mandarin. Apa ni? Dia ada dua benda. Bertulis. Cakap. Bercakap. Bercakap macam kurang sesuai. Nanti korang google je, tengok contoh dia orang buat perkataan apa yang lebih sesuai. Contohlah bercakap 7/10. Oh, saya tidaklah. Saya mungkin 1/10. Cakap 1/10 menulis. Okey. Biasakan diri untuk bila kita buat resume, kalau korang nampak saya besarkan, bila kita buat detail, make sure detail yang mudah dibaca. Okey, bahasa Mandarin, 1/10. Satu je lah markah daripada 10 untuk dia bercakap. Korang make sure kemas, mudah dibaca. Majikan ni dia orang tak suka nak tengok serabut-serabut sangat. Oh ya, sebelum bahasa Mandarin, jangan lupa bahasa ibunda kita ya anak-anak. Bahasa Melayu. Okey, bahasa Melayu. Bercakap berapa? 10/10. Bercakap. And lagi satu. Bahasa Melayu ni dia ada yang dia orang nak tahu, kadang-kadang dia orang minta kita tulis surat ke apa ke kan. Dia orang nak tahu kebolehan kita menulis dengan baik, membina ayat dengan baik. Macam saya, kadang-kadang ayat saya pun berterabur juga. Jadi saya letak 8 lah. 8/10 untuk markah menulis. Ada orang dia buat kotak-kotak pun kemas juga, tak ada masalah. Korang boleh pilih apa sahaja template yang nampak kemas. Bahasa Melayu, bahasa Mandarin, oh ya jangan lupa. Letakkan bahasa yang paling tinggi markah dulu tau. Baru paling rendah. So bahasa Inggeris. Oh, bahasa Inggeris. Okay. Betul ke eja ni? English? Oh, English bukan. Betul lah. Betul ke insyaAllah. Kalau ada yang salah eja, betulkan Korang betulkan sendirilah. Okay. So bahasa Inggeris, saya letakkan diri saya untuk bercakap 7/10. Bercakap. Ini contoh je, korang jangan follow bulat-bulat. Korang kena buat mengikut tahap kemampuan korang. Kalau korang tak tahu tahap kemampuan korang, korang cuba bercakap dengan kawan. Contohlah, bercakap dalam bahasa Inggeris, tanya kawan, kau rasa aku bercakap dengan kau ni bahasa Inggeris berapa markah? Kalau susah sangat nak rate diri. Alhamdulillah. 7/10 bercakap, menulis 8/10.
Okay, ini contoh sahaja. Menulis ni, untuk menulis contoh lah korang rasa korang tak pandai sangat menulis, tapi sebenarnya tak ada masalah. In case macam korang rasa korang letak 6 sebab apa, 5 ke atau 6 sebab kan bahasa Inggeris ni banyak perkataan lagi aku tak faham, tak apa, tak ada masalah. Bila kita tak pandai sangat menulis, kita boleh letak, buatlah Google ke apa ke kan. Dalam tempoh kita bekerja tu, kita boleh upgrade kita punya ilmu dalam bahasa Inggeris. Jadi jangan terlalu takut untuk letak nilai yang tak terlalu tinggi tapi jangan terlalu rendah. Kalau boleh lah. Macam bahasa Mandarin ni kan terlalu rendah kan. Kalau boleh tak payah letak pun tak apa. Kalau korang nak letak pun boleh, tak ada masalah. Sebab ada juga seorang teacher saya, teacher Mandarin lah. Lausit saya, dia cakap bila korang buat resume letaklah bahasa Mandarin. Dah markah sikit pun jadi. At least diorang tahu kita ni serba sedikit tahulah juga pasal Mandarin lah macam tu. Tapi bergantung pada korang lah. Kalau korang rasa yakin diri nak letak, korang boleh letak, tak ada masalah. Okey, kelebihan berbahasa. Apa lagi kita boleh letak? Oh ya, yeah. Kelebihan berkomputer. Kelebihan komputer. Okey, kalau macam korang nak apply kerja kerani atau kerja-kerja office lah, saya sangat menggalakkan untuk korang letakkan kelebihan komputer ni. Kelebihan komputer ni contohnya Microsoft Office. Biasanya diorang nak tahu kita pandai guna Microsoft Office ke tidak bila kita apply kerani. So kerani ni diorang kena buat kerja macam-macam. Kadang-kadang kena tulis surat, kadang-kadang kena buat ledger. Ledger ni kira-kira lah, kira-kira account, kira-kira duit menggunakan Excel. Jadi memang korang kena letak kalau korang jadi kerani. Bila majikan tengok, budak ni pandai ni Microsoft Office, Word, Excel, PowerPoint. Biasanya 3 ni lah yang famous. Kalau korang pandai lebih banyak, korang boleh letak lebih banyak, tak ada masalah. Macam publisher. Publisher ni design-design yang ada macam pada Canva ni jugalah. Boleh belajar buat design template, boleh buat design macam-macam lah. Alright, Microsoft Office dah settle. Jadi apa lagi contoh? Contoh kelebihan komputer. Video editing. Mungkin ada daripada kalangan korang yang pandai buat video editing. Jangan lupa letakkan korang punya kelebihan kat situ. Kadang-kadang walaupun tak berkaitan dengan kerja yang kita nak minta, macam kerani kan, mana ada kerani kena buat video. Tapi kadang-kadang majikan dia tengok, banyak kelebihan budak ni, dia akan ambil. Walaupun dia tak suruh buat video pun sebenarnya. Tapi mungkin ada masa-masa tertentu, dia nak tengok kita punya kelebihan. Betul ke mampu buat video? Mungkin kita boleh tolong buat video untuk pemasaran ke, tak ada masalah. Kalau saya galakkan korang untuk letak lah. Kalau macam korang kerja kat office-office kan, video editing, okay, dalam kurungan kita letaklah software apa yang kita pandai guna. Contohnya Filmora, apa lagi Power Director ke atau apa-apa saja. Macam salah je. Okay. Okay, dan seterusnya korang letak lagi apa lagi yang korang pandai selain daripada Microsoft Office. Okay, settle. Video editing. Jangan lupa internet. Media sosial. Media sosial ni Facebook. Biasanya kalau macam apply untuk marketing, kita kena letak. Sebab dia orang nak tahu kita ni pandai guna ke tidak. Facebook, Instagram, apa lagi Twitter, apa lagi bla bla bla, etc. Dah lain-lain, salah, sorry. Yes. Alright. Dah siap sampai 50% dah siap setakat ni. Tak nampak kecil. Okay. Setakat ni, okay, ni dah. Okay, yang bawah sekali pula. Yang bawah sekali ni bagi skill summary. Skill summary ni kelebihan berbahasa dan komputer. Skill summary.
Skill apa Kemahiran. Kemahiran Kemahiran. Kurang mahir dalam bidang apa. Macam gini dia buat satu-satu tau. Macam saya tak suka buat satu-satu. Tapi jangan risau macam gini. Korang mesti boleh jarakkan antara barisan pertama dengan yang kedua ni. Klik pada kotak ni. Okay, pergi dekat sini spacing. Line height. Tada. Korang tak perlu nak asingkan macam gini Macam gini satu nak edit. Kalau saya malas lah nak buat. Okay, jadi macam gini klik saja kita tinggikan. Kalau korang nak yang ni nak cara tarik, nak cara mudah tarik. Tapi nak cara yang lebih tepat, tekanlah 2. Contoh. Okay, jadi dia akan jarakkan 2. Yang ni pun supaya sama rata, tekan 2. Alright. Okay, yang ni saya panjangkan sikit. Saya suka bila dia sebaris-sebaris. Bila jatuh-jatuh ni saya macam alah, bersepahnya macam tu. Okay. So, kita teruskan kemahiran. Kemahiran apa yang korang ada? Sekejap saya delete dulu yang mana ni. Saya lebih suka enter je daripada buat kotak baru. Okay. Kemahiran apa yang kita ada? Kemahiran, kalau tadi, kelebihan berbahasa, hilang terus ya Allah. Lain-lain. Oh yes, sekejap ya. Lain kemahiran. Kelebihan diri. Oh, sorry. Rasanya lebih sedap kalau tulis kemahiran. Korang nak letak kelebihan pun boleh, letak kemahiran pun boleh, tak ada masalah. Bergantung pada korang punya kesedapan telinga mendengar ataupun kesedapan mata membaca. Lagi halus bahasa korang, lagi baik. Sebab apa? Bila majikan ni dia baca kita punya resume, dia suka nak baca, oh soft-soft je, bahasa budak ni bagus lah, lembut je, bagus je. Macam tu lah, jadi hati pun jadi lembut je kita nak baca. Bila korang guna bahasa-bahasa yang mungkin bahasa pasar ke, jangan gunakan bahasa yang tak formal lah, bahasa pasar elakkan lah. Bahasa pasar elakkan apa yang tadi saya nak cakap saya dah lupa dah. Bahasa pasar ni contoh macam apa contohnya saya nak buat contoh pun saya tak tahu sebab macam tak ada apa yang perlu dilihat. Oh ya, lain-lain kemahiran. Bagi yang ada pengalaman kerja boleh letak pengalaman kerja tau. Ini contoh saja. Yang ada pengalaman kerja boleh letak pengalaman kerja. Lain-lain kemahiran. Yang ni saya fokus pada adik-adik yang lepas SPM lah sebab biasanya budak diploma dengan budak degree ni diorang dah tahu sebenarnya buat resume. Jadi saya tunjukkan contoh macam gini sahaja pun dah boleh faham. Yang susah sikit nak faham sebab adik-adik yang lepas SPM ni diorang mungkin tak ada belajar cara nak buat resume. Tapi sekarang hari tu ada yang budak datang dekat pusat internet ni, ada yang dia ajar cara nak buat resume. Okay, so lain-lain kemahiran korang boleh letak lah point out satu-satu, award receive, bla bla bla, award receive contohnya masa kat sekolah korang ada ambil korang ada ambil anugerah pelajar cemerlang. Kalau korang rasa kotak ni tak cukup untuk korang boleh tambah sahaja kotak lagi, tak ada masalah. Line ni korang tinggal tambah, tarik ke sana ke sini yang korang nak, bergantung pada korang punya bergantung pada korang punya kesedapan mata memandang. Susunlah dia selagi mana korang boleh susun dengan cantik dan kemas. Make sure kemas. Okay, rasanya tu saja. Color, lupa nak sebut pasal color Color tadi, saya suka color yang bold sikit lah. Okay, macam gini saya suka bold sikit. Supaya orang betul-betul nampak apa yang saya ambil dan orang betul-betul nampak apa yang saya belajar, apa kemahiran saya, macam tu. Dia bergantung pada korang. Korang nak pekatkan sikit pun cun juga, tak ada masalah.
Saya galakkan jangan terlalu cerah, jangan terlalu cerah lah. Gelap untuk tulisan tak apa, tapi gelap untuk background elakkan. Sebab gelap untuk background ni kadang-kadang sakit mata sebenarnya. Masa saya kerja dulu, majikan saya mana resume yang gelap-gelap ni, aduh tak nampak sangat nak baca, tak payahlah baca. Dia terus tolak tepi resume. Daripada yang berpuluh-puluh yang apply, mungkin cuma 3-4 sahaja yang dia lepas untuk tapisan, lepas tapisan. Dia tengok pada resume dulu. Tapi make sure kalau korang nak tukar colour ni, make sure se-ear sekata lah. Kalau macam tajuk kat sini colour coklat gelap, yang ni pun guna juga coklat gelap. Jadi dia lebih kemas lah. Okey, rasanya setakat itu sahaja. Untuk resume, kita kadang-kadang perlu letakkan reference. Reference ni rujukan macam bagi yang mungkin pernah bekerja di tempat lain lah. Kadang-kadang lepas SPM pun mungkin awak pernah bekerja dekat 2-3 tempat sebelumnya. Boleh letak rujukan daripada majikan yang lama. Rujukan majikan yang lama ni kadang-kadang penting juga sebab dia orang nak tahu kita punya apa kita panggil kita punya prestasi kerja. Sorry. Lama betul fikir. Dia nak tahu kita punya prestasi kerja, dia orang akan mungkin dia orang akan call bekas majikan kita. Kalau berani letak, tak berani tak letak pun tak apa. Sebab mungkin ada orang dia berpengalaman yang tak berapa nak best kan, pengalaman kerja yang lepas tak berapa nak best, ada masalah, sebarang masalah ke dengan bekas majikan. Kalau korang tak letak pun tak apa, tak ada masalah. Letak pun boleh, tak letak pun tak apa. Kalau letak tu tanda mungkin korang memang betul-betul beryakin dan berani. Andai kata dihubungi company yang sebelumnya kita pernah bekerja, dia orang bagi jawapan yang okey, lagi mudah kita dapat kerja. Macam tu lah. Alright. Rasanya tu saja. Apa-apa saja korang nak design, korang boleh klik kat sini. Nak masukkan gambar. Gambar-gambar yang ada yang kat sini ada tulisan free, maknanya korang boleh bebas gunakan gambar tu, tak ada masalah. Kalau ada yang berbayar, yang ada harga, sekejap saya tunjuk contoh. Mana? Oh ya, ni. Dia tak tunjuk harga, dia tunjuk ni. Dia tunjuk crown. Lepas tu dia tulis crown pro bila kita pergi tunjuk dekat crown tu. Yang ni berbayar. Saya tak galakkan guna yang berbayar lah sebab yang tak berbayar pun dah cukup cantik. Kalau macam designer, ada yang mungkin nak apply kerja sebagai designer, boleh masukkan gambar-gambar sedikit lah, gunakan konsep minimalis bila kita buat resume, jangan terlalu banyak letak. Kalau macam budak-budak yang nak apply kerja-kerja apa kita panggil macam designer-designer ni lah, mungkin korang nak letakkan benda-benda yang cantik, korang boleh letak, tak ada masalah. Letaklah dekat satu sudut yang korang rasa cantik ni kalau letak sini, tapi minimumkan, tu je. Sebab kadang-kadang majikan tak nak tengok sangat pun design-design yang ada ni. Sebab korang designer biasanya diorang akan attach lampiran kan, lampiran korang punya design-design yang korang pernah buat sebelum ni. Jadi tak letak pun tak apa, letak pun boleh tapi minimalkan dia, kurangkan dia. Okey, rasanya tu saja daripada saya. Terima kasih. Moga-moga dapat manfaat lah daripada video ni. Bye. Assalamualaikum.